Pada tahun 1839 hingga 1842 berlaku satu peperangan antara British dengan China yang dikenali sebagai Perang Candu Pertama. Peperangan ini ditamatkan dengan termeterainya Perjanjian Nanking pada 29 Ogos 1842. Perjanjian Nanking hanya menamatkan peperangan tetapi tidak menyelesaikan masalah dalam hubungan antara China dan Barat. Hubungan antara Barat dan China tetap runcing sehingga mengakibatkan peperangan kedua pada 1856 hingga 1860 yang dikenali sebagai Perang Candu Kedua atau Perang Ero. Persoalannya, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya Perang Candu Kedua? Yang pertama, kelemahan Perjanjian Nanking. Ahli-ahli sejarah seperti Fairbank, Paul H. Clyde dan Burton F. Bierce mendakwa kelemahan Perjanjian Nanking merupakan faktor utama meletusnya peperangan yang kedua antara China dengan British pada 1856 hingga 1860. Keengganan China untuk mematuhi syarat-syarat Perjanjian Nanking dan tindakan British untuk memaksa China mematuhinya serta menuntut keistimewaan-keistimewaan tambahan telah meruncingkan hubungan antara China dan British. Faktor kedua, masalah Amoy dan Ningpo. Mengikut Perjanjian Nanking 1842, China membuka 5 pelabuhannya kepada pedagang asing iaitu Canton, Amoy, Fuzhou, Ningpo dan Shanghai. Walau bagaimanapun, selepas perjanjian tersebut ditandatangani, British mendapati Amoy dan Ningpo tidak sesuai dari segi perdagangan. Oleh itu, mereka telah mendesak China menukar pelabuhan-pelabuhan tersebut dengan pelabuhan-pelabuhan lain yang lebih sesuai. Selain itu, British berhasrat untuk mengembangkan kegiatan perdagangan ke seluruh China. Mereka tidak mahu kegiatan perdagangan hanya tertumpu di 5 pelabuhan perjanjian. Oleh itu, mereka telah mendesak China membuka lebih banyak pelabuhan kepada pedagang asing. Kehendak British tidak dipersetujui oleh China kerana mereka menganggap negeri China telah memberi terlalu banyak keistimewaan kepada kuasa-kuasa Barat. Keengganan China untuk memenuhi kehendak British dan tindakan British untuk memaksa China memenuhi tuntutan mereka sudah tentu meruncingkan hubungan antara China dan British. Mengikut Perjanjian Nanking, pedagang-pedagang asing diberi kebebasan berdagang di kesemua 5 pelabuhan perjanjian. Walau bagaimanapun, pedagang-pedagang asing masih lagi dikenakan sekatan-sekatan dan tekanan-tekanan, terutamanya di Canton dan Fuzhou. Keadaan ini berlaku kerana sikap anti-asing penduduk tempatan lebih-lebih lagi kerana mereka dipengaruhi oleh pegawai-pegawai sarjana merasai kepentingan mereka terjejas akibat kehadiran Barat. Selain itu, Maharaja China yang baru menaiki takhta pada 1850 iaitu Xian Feng dan Pesuruhjaya Tinggi China yang baru dilantik pada 1852 iaitu Ming Chen juga bersikap anti orang asing. Penduduk-penduduk tempatan telah memulaukan barang-barang Barat. Selain itu, berlaku di Canton pada 1843 dan 1846 iaitu John Davis telah mengarahkan kapal perang British membedil Canton. Sebagai tindak balas, pihak China telah membunuh 6 orang rakyat British. Peristiwa ini tentu memburukkan lagi hubungan antara China dengan British. Faktor ketiga, krisis ekonomi. Perang Candu Pertama telah menyebabkan negeri China mengalami krisis ekonomi. China terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang banyak untuk menghadapi peperangan serta bayaran ganti rugi. Kemasukan barang-barang Barat telah menjejaskan pasaran barang-barang tempatan. Akibatnya, banyak industri tempatan terpaksa ditutup. Kemasukan candu memburukkan lagi masalah ekonomi negeri China. Bagi mengatasi masalah ekonomi, China telah merayu supaya British mengurangkan ganti rugi. Namun, British menolak rayuan tersebut, maka semakin tegang hubungan antara British dan China. Faktor keempat, membaharui perjanjian.
Apabila British menyedari China tidak mematuhi sepenuhnya syarat-syarat perjanjian Nanking, mereka telah mendesak China supaya diadakan rundingan bagi mengkaji semula syarat-syarat perjanjian Nanking. Tindakan ini diambil kerana British dipengaruhi oleh syarat-syarat perjanjian Wangxiah pada 3 Julai 1844 antara China dengan Amerika dan perjanjian Whampoa pada 24 Oktober 1844 antara China dengan Perancis yang menegaskan perjanjian-perjanjian tersebut akan dikaji semula dalam tempoh 12 tahun. British menuntut keistimewaan ini diperlukan oleh British, bermakna perjanjian Nanking perlu dikaji semula pada 1854. British mahu mengkaji semula syarat-syarat perjanjian Nanking dengan tujuan untuk mendapatkan keistimewaan-keistimewaan tambahan seperti kebebasan berdagang di kawasan pendalaman, bandar-bandar serta pelabuhan-pelabuhan di pinggir pantai dan juga untuk menempatkan perwakilan diplomatik di Peking. Desakan British supaya China untuk memenuhi kehendak tersebut telah menegangkan hubungan antara British dan China. Pihak China telah mendakwa negeri China telah memberi terlalu banyak keistimewaan kepada kuasa-kuasa barat. Kesan-kesan Perang Candu Kedua atau Perang Ero. Yang pertama, menyedarkan China bahawa barat lebih superior, iaitu unggul. Kekalahan China dalam Perang Candu Kedua merupakan kekalahan kedua mereka kepada kuasa-kuasa barat dalam tempoh 2 dekad. Kekalahan ini menyedarkan mereka bahawa barat lebih unggul daripada China. Buktinya, mereka mula meniru teknik-teknik atau budaya-budaya barat untuk dilaksanakan di negeri China. Pemimpin-pemimpin China seperti Sheng Kaofan, Zhou Xungtang dan Li Hongzhang telah meniru idea-idea barat dalam politik, ekonomi dan sosial untuk dilaksanakan dalam rancangan pembaharuan Gerakan Memperkuatkan Diri 1864 hingga 1894. Kesan kedua iaitu lahir dua golongan. Peperangan Ero telah mengakibatkan lahirnya dua golongan dalam masyarakat China, iaitu golongan pro-barat dan golongan anti-barat. Golongan pro-barat meniru idea-idea barat untuk dilaksanakan di negeri China, manakala golongan anti-barat menjalankan kegiatan memerangi kegiatan orang barat serta pengaruh barat di China. Sebagai contoh, pada 21 Jun 1870, mereka telah menyerang rumah kanak-kanak yatim Kristian di Tianjin dan menyebabkan 20 orang terbunuh termasuk 10 rahib wanita. Pada tahun 1875, Raymond Margery serta 5 orang Cina yang menjadi pengikutnya telah dibunuh semasa menjalankan penyelidikan untuk mencari jalan darat dari Myanmar ke China. Ketiga, hubungan diplomatik. Selepas Perang Ero, China mula mewujudkan hubungan diplomatik atas dasar sama taraf dengan kuasa-kuasa barat. Bagi menguruskan hubungan dengan kuasa-kuasa barat, pejabat hal ehwal luar yang dikenali sebagai Sung Li Yamen telah diwujudkan pada 11 Mac 1861. Sejak tahun 1861, duta-duta asing mula ditempatkan di Peking. Antara mereka ialah Anson Burlingame, Duta Amerika, Frederick Buch, British, M. Botany, Prancis dan De Balusek, Rusia. Keempat, krisis ekonomi. Perang Ero telah menyebabkan negeri China mengalami krisis ekonomi. China terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang banyak untuk menghadapi peperangan serta bayaran ganti rugi. Kemasukan barang-barang barat telah menjejaskan pasaran barang-barang tempatan. Akibatnya banyak industri tempatan terpaksa ditutup. Kemasukan candu memburukkan lagi masalah ekonomi di China. 5. Penghijraan. Disebabkan Perang Ero, ramai rakyat China mula berhijrah ke seberang laut, terutamanya ke Asia Tenggara. Penghijraan rakyat China semakin hebat apabila British menjalankan perdagangan kuli bagi memenuhi keperluan tenaga buruh di Asia Tenggara. Tambahan pula, kerajaan China juga tidak menyekat penghijraan rakyatnya ke seberang laut selepas termeterainya perjanjian Tianjin dan perjanjian Peking. Orang-orang China sanggup berhijrah kerana mereka telah hilang keyakinan terhadap kerajaan Manchu serta untuk melarikan diri daripada penderitaan di China. Sekian, terima kasih.